Inilah salasilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham beroleh anak yang dinamai Ishak, Ishak beroleh Yakub, dan Yakub beroleh Yehuda serta saudara-saudaranya. Yehuda beroleh Peres dan Zera daripada Tamar, Peres beroleh Hezron, dan Hezron beroleh Ram. Ram beroleh Aminadab, Aminadab beroleh Nahason, dan Nahason beroleh Salmon. Salmon beroleh Boas daripada istrinya Rahab, Boas beroleh Obed daripada istrinya Rut, dan Obed beroleh Isai, dan Isai beroleh Raja Daud. Raja Daud beroleh Salomo daripada istri kepada Uria. Salomo beroleh Rehabiam, Rehabiam beroleh Abia, dan Abia beroleh Asa. Asa beroleh Yosafat, Yosafat beroleh Yoram, dan Yoram beroleh Uzia. Uzia beroleh Yotam, Yotam beroleh Ahaz, dan Ahaz beroleh Hizkia. Hizkia beroleh Manasye, Manasye beroleh Amon, dan Amon beroleh Yosia. Yosia beroleh Yoyakin dan saudara-saudaranya sekitar masa mereka dibawa sebagai tawanan di Babel. Setelah dibuang ke Babel, Yoyakin beroleh Seltiel, dan Seltiel beroleh Zerubabel. Zerubabel beroleh Abihud, Abihud beroleh Elyakim, dan Elyakim beroleh Azur. Azur beroleh Zadok, Zadok beroleh Akim, dan Akim beroleh Eliud. Eliud beroleh Eleazar, Eleazar beroleh Matan, dan Matan beroleh Yakub. Maka Yakub beroleh Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus yang dipanggil Kristus. Dengan demikian, ada 14 keturunan dari Abraham hingga ke Daud, 14 keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari masa itu hingga kelahiran Kristus. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya, Maria, bertunang dengan Yusuf, tetapi sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, ternyata Maria mengandung melalui Roh Kudus. Yusuf, seorang yang salih, tidak mahu memalukan Maria di mata masyarakat. Dia berniat memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam. Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, "Hai Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka." Segala ini berlaku supaya terlaksanalah firman Tuhan melalui nabinya. Seorang anak dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Apabila Yusuf terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, lalu berkawin dengan Maria. Tetapi Yusuf tidak bersentuh dengan Maria sebagai istrinya, hinggalah Maria melahirkan anak itu. Yusuf menamai anak itu Yesus. Matius bab 2. Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea semasa pemerintahan Raja Herodes. Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah anak yang baru lahir, yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya muncul di timur, dan kami datang hendak menyembahnya." Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes berasa risau. Begitu juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes memanggil semua ketua imam dan ahli Taurat berhimpun, lalu bertanya kepada mereka, di mana tempat lahirnya Kristus, Mesias itu? Mereka menjawab, "Di Betlehem, di tanah Yudea. Hal ini tertulis oleh seorang nabi. Wahai Betlehem di tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil antara pemimpin kota utama Yehuda, karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel." Setelah itu, Raja Herodes berjumpa secara rahasia dengan ahli-ahli ilmu bintang itu dan mendapat tahu daripada mereka dengan tepat bila bintang itu terbit. Raja Herodes menyuruh ahli-ahli ilmu bintang pergi ke Betlehem dengan perintah demikian.
Pergilah dan carilah anak itu sedaya upaya. Apabila kamu menjumpainya, beritahulah aku supaya aku juga dapat pergi menyembahnya." Mereka pun pergi. Di pertengahan jalan, mereka melihat bintang yang telah muncul di timur dahulu, kini mendahului mereka dan berhenti di atas tempat anak itu. Sungguh gembira mereka apabila melihat bintang itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan ibunya Maria. Mereka pun sujud menyembah anak itu, lalu membuka harta benda mereka dan mempersembahkan emas, dupa, dan mir kepadanya. Allah memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu, mereka pun pulang ke negeri mereka mengikut jalan lain. Selepas itu, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf lalu berkata, Herodes akan mengeluarkan perintah supaya mencari dan membunuh anak itu. Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke Mesir. Tinggallah di situ hingga aku berfirman kepadamu. Yusuf pun bangun. Pada malam itu juga dia membawa anak itu dan ibunya ke Mesir. Mereka tinggal di situ hingga kematian Raja Herodes. Maka terlaksanalah apa yang difirmankan Tuhan menerusi nabinya. "Dari Mesir, ku panggil anakku." Setelah Raja Herodes sadar dirinya ditipu oleh ahli-ahli ilmu bintang dari timur itu, dia pun marah lalu mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan kawasan yang berdekatan. Usia itu berdasarkan maklumat yang diberikan oleh ahli-ahli ilmu bintang tentang masa bintang itu mula-mula muncul. Oleh yang demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Satu suara terdengar di Rama, rintih ratap dan perkabungan. Rahel meratapi anak-anaknya, dia tidak mahu dilipur hatinya karena mereka tiada lagi. Selepas kematian Herodes, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir. Kata malaikat itu, Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke tanah Israel, karena orang yang hendak meragut nyawa anak itu telah mati. Yusuf pun bangun lalu membawa anak itu dan ibunya ke tanah Israel. Tetapi apabila mendengar bahwa Arkelaus telah menaiki takhta menggantikan bapaknya Herodes di Yudea, Yusuf pun takut pergi ke sana. Setelah mendapat peringatan daripada Allah dalam mimpi, dia pun pergi ke Galilea. Dia menetap di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh para nabi. Dia akan dipanggil orang Nazaret. Matius bab 3. Pada masa itu, Yohanes Pembaptis menyampaikan berita ini di gurun di Yudea. Dia berseru, "Bertaubatlah, karena kerajaan surga hampir tiba." Yohaneslah yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yesaya. Suara seorang berseru di gurun, "Sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya." Pakaian Yohanes diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. Orang dari Yerusalem, seluruh Yudea dan segenap kawasan sekitar sungai Yordan datang mendapatkan Yohanes. Mereka mengakui dosa mereka lalu dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptiskan. Apabila melihat mereka, Yohanes berkata, "Hai kamu bagaikan ular kapak berbisa, siapakah yang mengingatkan kamu supaya melepaskan diri daripada kemurkaan Allah kelak? Buktikanlah dengan perbuatan bahwa kamu telah bertaubat. Jangan sangka kamu dapat berkata sesama sendiri, Abraham bapa moyang kita. Ketahuilah, Allah berkuasa menjadikan batu-batu ini anak cucu Abraham. Kapak sudah terletak pada akar umbi pokok. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api. Aku membaptismu dengan air untuk menunjukkan bahwa kamu telah bertaubat. Tetapi dia yang datang selepasku akan membaptismu dengan Roh Kudus dan api. Dia lebih berkuasa daripadaku. Membawakan kasutnya pun aku tidak layak. Tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum di dalam jelapangnya. Tetapi sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak dapat dipadamkan." Ketika itu, Yesus meninggalkan Galilea lalu pergi ke sungai Yordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Akan tetapi, Yohanes coba menolak dengan berkata,
sepatutnya engkau yang membaptisku. Ini engkau pula datang kepadaku. Tetapi Yesus menjawab, Biarkanlah demikian untuk sekarang, karena dengannya kita akan menunaikan segala perbenaran. Yohanes pun patuh. Setelah dibaptiskan, Yesus keluar dari air dengan segera. Lalu terbukalah langit dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian kedengaran suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, dan dengannya aku berkenan. Matius bab 4. Setelah itu, Yesus dibawa oleh Roh ke gurun untuk digoda iblis. Setelah Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, dia berasa kelaparan. Iblis datang kepadanya lalu berkata, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, Telah tersurat, manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Selepas itu, iblis membawa Yesus ke kota suci, lalu meletakkannya di puncak bait suci dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, terjunlah, karena telah tersurat, tentangmu Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatangmu, supaya kakimu tidak terhantuk batu. Yesus menjawab, Tetapi telah tersurat, janganlah engkau menduga Tuhan Allahmu. Iblis membawa pula Yesus ke atas gunung yang amat tinggi, lalu menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia serta kemuliaannya. Kata iblis kepada Yesus, Semua ini akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembahku. Jawab Yesus, Nyah engkau iblis, telah tersurat, hendaklah engkau menyembah Tuhan Allahmu, dan kepadanya sahaja engkau beribadat. Iblis pun meninggalkan Yesus dan para malaikat datang melayaninya. Apabila mendengar bahwa Yohanes telah dipenjarakan, Yesus pun pergi ke Galilea. Dia tidak tinggal di Nazaret tetapi di Kapernaum, sebuah kota di pinggir laut Galilea, di kawasan Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon, tanah Naftali, di pinggir laut, seberang sungai Yordan, Galilea, daerah bangsa-bangsa asing. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang di bawah bayangan maut, cahaya telah bersinar. Yesus pun mula menyampaikan perkabarannya. Bertaubatlah, karena kerajaan surga hampir tiba. Ketika Yesus berjalan di pinggir laut Galilea, dia ternampak dua orang saudara, yaitu Simon yang juga dipanggil Petrus dan saudaranya Andreas. Mereka sedang menebarkan jala di danau kerana mereka nelayan. Yesus berkata kepada mereka, Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala insan. Dengan serta-merta mereka meninggalkan jala mereka dan mengikutnya. Sejurus berjalan dari sana, Yesus ternampak dua beradik lagi, Yakobus dan Yohanes bersama bapak mereka Zebedius sedang mengemaskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil dua beradik itu. Seketika itu juga mereka meninggalkan perahu dan bapa mereka lalu mengikut Yesus. Yesus menjelajah ke serata Galilea. Dia mengajar di Saumaah dan menyampaikan Injil Kerajaan Allah serta menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan dalam kalangan mereka. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh Syria. Maka ramailah orang yang menanggung pelbagai penyakit dan penderitaan. Orang yang dirasuk roh iblis, yang menghidap penyakit gila babi, dan yang lumpuh dibawa kepadanya dan disembuhkan olehnya. Ramai sekali orang mengikutnya. Dari Galilea dan Dekapolis, bermaksud 10 kota. Dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari kawasan di seberang Yordan. Matius bab 5. Ketika Yesus melihat orang ramai itu, dia pun mendaki ke atas sebuah bukit lalu duduk. Kemudian datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia pun mula mengajar mereka. Diberkatilah mereka yang miskin kerohanian, kerana merekalah yang empunya kerajaan surga. Diberkatilah mereka yang bersedih, kerana mereka akan terhibur.
Diberkatilah mereka yang lemah lembut, kerana mereka akan mewarisi bumi ini. Diberkatilah mereka yang lapar dan dahaga akan perbenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Diberkatilah mereka yang berpengasihan, kerana mereka akan dikasihani juga. Diberkatilah mereka yang suci hati, kerana mereka akan melihat Allah. Diberkatilah mereka yang mendamaikan manusia, kerana mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Diberkatilah mereka yang dianiaya demi perbenaran, kerana kerajaan syurga untuk mereka. Diberkatilah kamu apabila orang menghina, menganiaya dan memfitnahmu dengan segala yang jahat keranaku. Bersukacita dan bergembiralah, kerana besar ganjaranmu di syurga. Begitu jugalah para nabi zaman dahulu dianiaya. Kamu ialah garam bumi. Jika garam menjadi tawar, tidak mungkinlah masin semula. Tidaklah berguna lagi, hanya layak dibuang dan dipijak orang. Kamu ialah cahaya dunia ini. Kota di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Tiada siapa memasang pelita, lalu menyorokkannya di bawah pasu. Tentu dia meletakkannya di atas kaki pelita, untuk menerangi seisi rumah. Biarlah cahayamu juga bersinar di hadapan orang ramai, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu yang di syurga. Jangan sangka aku datang untuk menghapuskan Taurat dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskan, tetapi untuk menunaikan segala-galanya. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, selagi ada langit dan bumi, satu titik atau huruf yang terkecil pun tidak akan hapus daripada Taurat sebelum semuanya ternyata berlaku. Dengan demikian, jika seorang melanggar hukum yang terkecil pun dan mengajar orang lain melanggarnya, dia akan tergolong antara mereka yang paling rendah dalam kerajaan syurga. Sebaliknya, jika seseorang mematuhi Taurat dan mengajar orang lain turut patuh, dia akan menjadi orang yang mulia dalam kerajaan syurga. Maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan memasuki kerajaan syurga jika kesalihanmu tidak lebih daripada kesalihan ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu telah mendengar ajaran daripada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Sesiapa yang membunuh akan dihakimi. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan dihakimi. Sesiapa yang mencaci saudaranya akan dibawa ke hadapan majelis agama. Dan sesiapa yang memanggil saudaranya bodoh akan dihumbankan ke dalam api neraka. Oleh itu, jika kamu sedang meletakkan persembahan kepada Allah di atas mazbah, lalu teringat bahawa saudaramu bersanggit hati denganmu, tinggalkanlah persembahanmu di depan mazbah, berdamai dahulu dengan saudaramu, kemudian barulah buat persembahanmu. Berdamailah dengan orang yang hendak mendakwamu di mahkamah sewaktu kamu masih dalam perjalanan ke situ. Jika tidak, dia akan menyerahkanmu kepada hakim, kemudian hakim menyerahkanmu kepada pegawai, dan kamu akan dimasukkan ke dalam penjara. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, bahawa kamu akan meringkuk di dalam penjara hingga kamu menjelaskan semua bayaran. Kamu telah mendengar ajaran ini, jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang memandang seorang wanita dengan berahi, telah berzina dengannya dalam hati. Jika mata kananmu menyebabkan kamu berdosa, cungkillah dan buangkan mata itu. Lebih baik kamu kehilangan satu bahagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu terhumban ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buangkan tangan itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh tubuhmu masuk ke dalam neraka. Ada ajaran demikian, sesiapa menceraikan istrinya, hendaklah memberinya surat cerai. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, sesiapa yang menceraikan istrinya kecuali kerana zina, menyebabkan wanita tersebut berzina jika berkawin lagi. Dan sesiapa berkawin dengan wanita yang diceraikan itu, dia berzina. Kamu telah mendengar ajaran kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Tunaikan sumpahmu kepada Tuhan.
Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, janganlah bersumpah demi langit, kerana langit itu takhta Allah. Jangan bersumpah demi bumi, kerana bumi ini alas kakinya. Atau demi Yerusalem, kerana itu kota Raja Agung, yaitu Allah. Demi kepalamu pun jangan, kerana kamu tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan rambutmu, walau sehelai. Katakan sahaja ya atau tidak, dan kotakan kata itu. Yang lebih daripada itu datang daripada si durjana. Kamu telah mendengar ajaran begini, mata diganti mata, gigi diganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Malah jika seseorang menampar pipi kananmu, palinglah pipi kirimu juga terhadapnya. Jika seseorang hendak mendakwamu untuk mendapatkan bajumu, berikanlah jubahmu juga. Jika sesiapa memaksamu berjalan sebatu dengannya, pergilah 2 batu bersamanya. Jika seseorang meminta sesuatu daripadamu, berikanlah. Jika seseorang hendak meminjam sesuatu daripadamu, usahlah berpaling daripadanya. Kamu telah mendengar ajaran yang berikut, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kerana Allah menerbitkan matahari untuk orang yang jahat dan orang yang baik. Dia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihimu, apakah ganjaranmu? Bukankah pemungut cukai pun berbuat demikian? Jika kamu hanya beramah mesra dengan saudara-saudara selingkungan, apakah kelebihanmu daripada orang lain? Orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian. Hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di surga. Matius bab 6. Ingatlah, jangan buat amal ibadat di muka umum supaya dilihat orang. Kamu tidak akan mendapat ganjaran daripada Bapamu yang di surga. Oleh itu, ketika kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan heboh-hebohkan seperti orang munafik meniup sangkakala di sauma'ah dan di jalan raya, supaya dipuji orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, orang begitu sudah pun mendapat ganjaran mereka. Apabila kamu bersedekah kepada orang miskin, jangan sampai tangan kirimu tahu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Jangan siapapun mengetahuinya. Bapamu yang melihat amalmu yang tersembunyi itu akan memberikan ganjaran kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah seperti orang munafik. Mereka suka berdoa sambil berdiri di sauma'ah dan di simpang jalan, supaya dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka itu sudah pun mendapatkan ganjaran mereka. Tetapi kamu, masuklah ke dalam bilik, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dia mengetahui apa yang kamu lakukan secara tersembunyi dan akan memberikan ganjaran kepadamu. Ketika berdoa, jangan curah-curahkan kata-kata yang tidak bermakna, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka Allah akan mengabulkan permintaan mereka kerana doa mereka itu panjang. Jangan berbuat seperti mereka. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan sebelum kamu memohonnya. Berdoalah demikian. Ya Bapa kami yang di surga, sucilah namamu. Datanglah kerajaanmu. Terlaksanalah kehendakmu di bumi sebagaimana di surga. Berilah kami makanan untuk hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami tergoda, selamatkanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan selama-lamanya. Amin. Jika kamu mengampuni orang yang bersalah terhadapmu, Bapamu yang di surga
akan mengampunkan kesalahanmu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampunkan kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampunkan kesalahanmu. Apabila kamu berpuasa, jangan tunjukkan muka lesu seperti orang munafik. Mereka memperlihatkan wajah menderita supaya semua orang tahu mereka berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka itu sudah pun mendapat ganjaran mereka. Ketika berpuasa, minyakilah kepalamu dan basuhlah muka, supaya orang tidak tahu kamu berpuasa. Biarlah puasamu hanya diketahui oleh Bapamu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Bapamu melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan memberikan ganjaran kepadamu. Jangan kumpulkan harta di dunia, karena di sini gegat dan karat merosakkannya, serta pencuri memecah masuk untuk mencurinya. Kumpulkan harta di surga, karena di situ gegat dan karat tidak dapat merosakkannya, serta pencuri tidak memecah masuk untuk mencurinya. Karena di mana hartamu terkumpul, disitulah hatimu tertumpu. Mata ialah pelita tubuh. Jika matamu terang, seluruh tubuhmu penuh dengan cahaya. Tetapi jika matamu kabur, seluruh tubuhmu gelap. Jika cahaya di dalam tubuhmu menjadi gelap, maka gelap gelitalah keadaannya. Seseorang tidak mungkin mengabdi diri kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau akan setia kepada yang seorang dan mencela yang lain. Demikianlah, kamu tidak dapat menjadi hamba Allah dan juga hamba kekayaan. Oleh itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai atau menuai atau menyimpan hasil di jelapang, namun Bapamu yang di surga memberinya makan. Bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? Siapakah dalam kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan menaruh khawatir? Jadi, mengapakah kamu risau tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak bekerja atau bertenun. Namun demikian, aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Begitu tipis kepercayaanmu. Jangan runsing tentang makanan, minuman, atau pakaianmu. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal ini. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Utamakanlah kerajaan Allah serta perbenarannya, dan semuanya itu akan diberikan kepadamu. Oleh itu, jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan khawatir tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sehari. Matius bab 7. Jangan hakimi orang lain supaya kamu tidak dihakimi. Kerana sebagaimana kamu menghakimi orang, demikian jugalah kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu. Mengapakah kamu perhatikan selumbar di mata saudaramu, sedangkan kayu balak di matamu sendiri tidak kamu sedari? Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku keluarkan selumbar daripada mata saudara, sedangkan kayu balak terpampang di matamu sendiri? Hai munafik, keluarkanlah dahulu kayu balak daripada matamu, barulah penglihatanmu terang untuk mengeluarkan selumbar daripada mata saudaramu. Jangan berikan sesuatu yang suci kepada anjing, atau mutiara kepada babi, nanti dipijak-pijaknya lalu berpaling menyerangmu. Mintalah, dan kamu akan menerimanya. Carilah, dan kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, dan pintu akan dibuka untukmu. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat,
dan setiap orang yang mengetuk, pintu akan dibuka untuknya. Bapa manakah akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti? Bapa manakah akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta daripadanya. Segala sesuatu yang kamu mahu orang lakukan kepadamu, lakukanlah demikian juga kepada mereka, karena inilah ajaran Taurat dan Nabi-Nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit, karena pintu gerbang dan jalan menuju kebinasaan itu lebar dan luas, maka ramai orang yang memilihnya. Sebaliknya, pintu dan jalan ke hidup kekal itu sempit dan sukar. Hanya segelintir orang yang menjumpainya. Berjaga-jagalah tentang nabi palsu yang datang kepadamu dengan pakaian domba, tetapi sebenarnya serigala ganas. Kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Pernahkah orang memetik buah anggur dari rimbunan berduri? Atau pernahkah buah ara dipetik dari semak berduri? Pokok yang subur menghasilkan buah yang baik, manakala pokok yang tidak subur menghasilkan buah yang tidak baik. Pokok yang subur tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, dan pokok yang tidak subur tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibakar. Demikianlah kamu akan mengenal orang daripada hasil perbuatan mereka. Tidak semua orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan akan memasuki kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melaksanakan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari itu ramai orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat dengan nama-Mu? Bukankah kami telah menghalau roh-roh iblis serta banyak melakukan mukjizat dengan nama-Mu? Tetapi aku akan menjawab, aku tidak mengenal-Mu. Nyahlah kamu dari sini, hai kamu yang mungkar. Sesiapa yang mendengar dan menurut kata-kataku ini, ibarat orang bijak yang membina rumah di atas batu. Hujan mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh karena berasaskan batu. Sesiapa yang mendengar tetapi tidak menurut kata-kataku ini, ibarat orang bodoh yang membina rumah di atas pasir. Hujan mencurah, banjir melimpah dan angin kencang melanda, lalu runtuhlah rumah itu punah ranap. Setelah selesai Yesus menyampaikan kata-kata itu, orang ramai itu kagum dengan ajarannya. Kerana dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Matius bab 8. Yesus turun dari bukit itu dan ramai orang mengikutnya. Seorang yang menghidap penyakit kusta datang bersujud di hadapannya sambil berkata, Tuan, sekiranya Tuan mau, Tuan dapat mentahirkanku. Yesus mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu sambil berkata, Aku mahu, tahirlah. Pada saat itu juga penyakit kustanya hilang. Lalu Yesus berkata kepadanya, Dengarlah, jangan beritahu sesiapapun hal ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam. Kemudian persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai kesaksian kepada mereka. Ketika Yesus sampai di Kapernaum, seorang ketua tentara menjumpainya dan merayu kepadanya. Tuan, hambaku sakit di rumah, terlantar di katil tidak dapat bergerak dan amat derita. Yesus menjawab, Baiklah, aku akan pergi menyembuhkannya. Tetapi ketua tentara itu berkata, Usahlah Tuan datang ke rumahku. Aku tidak layak menyambut Tuan ke rumahku. Perintahkanlah saja, tentu hambaku akan sembuh. Aku juga di bawah perintah orang atasan, dan aku ada askar di bawah tanganku. Apabila aku menyuruh seorang askar, pergi, dia pun pergi. Apabila aku menyuruh askar lain, mari, dia pun datang. Apabila aku menyuruh hambaku, buat ini, dia melakukannya. Yesus terkagum mendengarnya, lalu berkata kepada orang ramai yang mengikutnya, Sesungguhnya, belum pernah kutemui orang yang demikian teguh imannya, walau di Israel pun. Ketahuilah, ramai orang akan datang dari timur dan barat, lalu duduk di meja menikmati jamuan bersama Abraham, Ishak, dan Yakub dalam kerajaan surga. Sebaliknya, anak-anak kerajaan itu akan dihumbankan ke dalam kegelapan di luar.
Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu Yesus berkata kepada ketua tentara itu, Pulanglah, apa yang kamu percayai itu akan terjadi. Pada ketika itu juga, sembuhlah hamba ketua tentara itu. Yesus pergi ke rumah Petrus. Dia melihat ibu mertua Petrus terbaring di katil kerana demam. Apabila Yesus menyentuh tangannya, serta merta demamnya hilang. Dia pun bangun dan melayan Yesus. Setelah hari petang, ramai orang yang dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Dia menghalau roh-roh iblis itu dengan sepatah kata saja dan menyembuhkan semua yang sakit. Yesus melakukan semua itu supaya terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Apabila Yesus melihat orang ramai di sekelilingnya, dia pun mengeluarkan arahan supaya bertolak ke seberang Tasik. Seorang ahli Taurat mendapatkan Yesus lalu berkata, Guru, aku sanggup mengikutmu kemana-mana sahaja. Yesus berkata kepadanya, Musang ada lubangnya dan burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang murid lain berkata, Tuhan, izinkanlah aku pulang dahulu untuk menguburkan jenazah bapakku. Tetapi Yesus menjawab, Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Yesus menaiki sebuah perahu dan diikut oleh murid-muridnya. Tiba-tiba badai melanda dan ombak mengganas, sehingga perahu dipenuhi air. Ketika itu Yesus sedang tidur. Para murid Yesus datang membangunkannya. Mereka berkata, Tuhan, selamatkan nyawa kami semua daripada maut. Yesus menjawab, Mengapakah kamu takut? Begitu tipis kepercayaanmu kepadaku. Dia pun bangun menegur angin dan ombak itu. Serta merta semuanya tenang sekali. Para murid Yesus tercengang lalu berkata, Angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Siapakah orangnya ini? Setelah tiba di seberang, di daerah Gadara, Yesus didekati oleh dua orang yang dirasuk roh iblis. Mereka keluar dari gua kubur. Kedua-duanya begitu ganas sehingga orang tidak berani lalu di situ. Apabila mereka melihat Yesus, mereka berseru, Apa urusanmu dengan kami, ya anak Allah? Adakah engkau hendak menghukum kami sebelum sampai masanya? Ada sekawan babi sedang makan agak jauh dari situ. Roh-roh iblis itu merayu kepada Yesus, Jika engkau hendak menyuruh kami keluar, suruhlah kami masuk ke dalam tubuh babi sekawan itu. Dan Yesus memerintah roh-roh itu, Pergilah. Maka roh-roh itu pun keluar lalu memasuki babi-babi itu. Seluruh kawanan babi itu pun lari ke pinggir jurang laut, lalu terjun dan mati lemas. Penjaga-penjaga babi itu lari ke bandar, lalu menceritakan hal itu serta apa yang telah terjadi kepada kedua-dua orang yang dirasuk roh iblis itu. Seluruh penduduk bandar itu pun datang berjumpa dengan Yesus dan memohonnya pergi dari daerah itu. Matius bab 9. Yesus menaiki sebuah perahu lalu ke seberang dan sampai di bandar tempat dia tinggal. Beberapa orang membawa kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, Tegapkanlah hatimu, anakku. Dosamu telah diampunkan. Sebilangan ahli Taurat di situ berpikir dalam hati, Orang ini mengkufuri Allah. Yesus tahu apa yang difikirkan oleh mereka itu, lalu dia berkata, Mengapa kamu fikirkan perkara sejahat itu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan, Dosamu telah diampunkan, atau bangun dan berjalan? Aku akan membuktikan kepadamu bahwa di bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa. Kemudian Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, Bangun, angkat tikarmu dan pulanglah. Orang lumpuh itu pun bangun lalu pulang ke rumahnya. Melihat kejadian itu, orang di situ ketakutan dan memuji Allah yang memberikan kuasa yang sedemikian besarnya kepada manusia. Yesus meninggalkan tempat itu. Ketika Yesus berjalan di situ, dia terpandang seorang pemungut cukai bernama Matius sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata, Ikutlah aku. Lalu Matius berdiri dan mengikutnya. Ketika Yesus sedang makan di rumah Matius, ramai pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama Yesus dan murid-muridnya.
Orang Farisi yang melihat perkara itu bertanya kepada murid-murid Yesus. Mengapa gurumu makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus terdengar pertanyaan itu, lalu menjawab, Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Kajilah erti ayat ini. Aku menghendaki belas kasihan, bukan korban sembelihan. Itulah maka aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Selepas itu, para murid Yohanes Pembaptis mendapatkan Yesus lalu bertanya, Mengapakah kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak? Yesus menjawab, Patutkah tetamu dalam jamuan perkawinan bersedih semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki itu diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan percakain baru, kerana tampalan itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian. Begitu juga, tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, kirbat itu akan pecah, air anggur itu akan terbuang, dan kirbat itu pun rosak. Air anggur yang baru mesti dituangkan ke dalam kirbat kulit yang baru, dan kedua-duanya selamat. Sedang Yesus berkata-kata hal-hal ini kepada mereka, seorang ketua Saumaah bersujud di hadapannya lalu berkata, Anak perempuanku baru meninggal dunia. Datanglah, letakkan tanganmu di atasnya supaya dia hidup kembali. Yesus pun bangun lalu pergi bersamanya, diiringi oleh murid-muridnya. Ketika itu, ada seorang wanita yang telah menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia mendekati Yesus dari belakang lalu menyentuh ujung jubahnya. Fikir wanita itu dalam hatinya, Apabila aku sentuh jubahnya, tentu aku akan sembuh. Yesus menoleh dan melihatnya, lalu berkata kepadanya, Tegapkanlah hatimu anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Seketika itu, wanita itu sembuh. Apabila Yesus sampai di rumah ketua itu, dia nampak para pemain seruling dan semua orang di situ kelam kabut. Dia berkata, Keluarlah kamu semua, anak ini bukan mati, cuma tidur. Mereka mentertawakan Yesus. Tetapi setelah mereka keluar, Yesus masuk ke bilik anak perempuan itu dan memegang tangannya, lalu anak itu bangun. Kabar ini tersebar ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meninggalkan tempat itu, 2 orang buta mengikutnya sambil berseru, Wahai anak Daud, kasihanilah kami. Ketika Yesus masuk ke rumah, kedua-dua orang buta itu mendekatinya. Yesus bertanya, Percayakah kamu bahwa aku dapat menyembuhkanmu? Percaya, Tuhan. Jawab mereka. Yesus pun menyentuh mata mereka sambil berkata, Kerana imanmu, terjadilah seperti apa yang kamu inginkan. Pada ketika itu juga mereka menjadi celik. Yesus mengingatkan mereka, Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Tetapi mereka pergi menyebarkan kabar tentang Yesus ke seluruh daerah itu. Selepas itu, seorang yang bisu kerana dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Yesus menghalau roh iblis itu, dan serta-merta orang itu mula berkata-kata. Semua yang melihatnya tercengang lalu berkata, Belum pernah kami lihat hal begini di Israel. Tetapi orang Farisi berkata, Ketua roh iblis telah memberi dia kuasa untuk menghalau roh-roh iblis. Demikianlah Yesus berjalan dari bandar ke bandar, dari pekan ke pekan. Dia mengajar di Saumaah dan menyampaikan Injil tentang kerajaan Allah, serta menyembuhkan semua penyakit dan kesakitan. Apabila Yesus melihat orang yang ramai itu, dia berbelas kasih terhadap mereka, karena mereka bimbang dan tidak berdaya, ibarat sekawan domba tanpa gembala. Kata Yesus kepada murid-muridnya, Tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya menghantar pekerja untuk menuai. Matius bab 10. Yesus memanggil 12 orang muridnya, lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Nama 12 orang itu ialah Simon yang dipanggil Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius, Filipus dan Bartolomius,
Thomas dan Matius yang dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang patriot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati, ubati orang yang berpenyakit kusta, dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Janganlah bawa uang emas, perak, maupun tembaga dalam tali pinggangmu. Jangan bawa beg atau 2 helai baju, atau kasut, atau tongkat dalam perjalananmu, karena seorang pekerja layak menerima makanannya. Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar dari tempat itu. Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. Jika penghuni di rumah itu layak, biarlah salam sejahteramu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu, hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu. Dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Berhati-hatilah, karena kamu akan ditangkap lalu diseret ke mahkamah, dan akan disebat di saumaah mereka. Keranaku, kamu akan dibawa ke hadapan pemerintah dan raja sebagai saksi kepada mereka dan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka menangkapmu, janganlah khawatir tentang apa yang harus kamu katakan atau bagaimana kamu harus mengatakannya. Kamu akan diberitahu apa yang harus kamu katakan pada waktu itu. Bukanlah kamu yang bertutur, tetapi roh Bapamu yang bertutur melaluimu. Saudara akan berlaku khianat terhadap saudara, bapa terhadap anak, dan anak terhadap ibu bapa, lalu menyerahkan mereka untuk dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua orang kerana namaku. Tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan. Apabila kamu dianiaya di sesuatu bandar, larilah ke bandar lain. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Anak Manusia akan datang semula sebelum kamu sempat menyelesaikan kunjungan di semua bandar di tanah Israel. Tiada murid yang melebihi gurunya, tiada hamba yang melebihi tuannya. Murid haruslah berpuas hati menjadi seperti gurunya, hamba haruslah berpuas hati menjadi seperti tuannya. Jika ketua keluarga dipanggil Beelzebul, betapa lagi ahli-ahli keluarganya. Jangan takut akan manusia. Yang tersembunyi akan dinyatakan, yang dirahasiakan akan didedahkan. Apa yang kukatakan kepadamu secara rahasia, sampaikanlah secara terang-terang. Apa yang dibisikkan di telingamu, umumkanlah dari atas bumbung. Jangan takut akan mereka yang hanya dapat membunuh jasad, tetapi tidak berkuasa memusnahkan jiwa. Takutilah dia yang berkuasa memusnahkan jasad dan jiwa di dalam neraka. Bukankah 2 ekor burung pipit dibeli dengan harga 1 shilling, namun tidak seekor pun jatuh ke tanah tanpa izin Bapamu? Setiap helai rambut di kepalamu telah dihitung. Oleh itu, usahlah takut. Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sesiapa mengakuiku di hadapan orang ramai, akan kuakui di hadirat Bapa-Ku di surga. Sebaliknya, sesiapa yang menyangkalku di hadapan manusia, akan kusangkal di hadirat Bapa-Ku di surga. Jangan sangka aku datang untuk membawa damai ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa damai ke dunia, melainkan pedang. Dengan kedatanganku, anak lelaki melawan bapanya, anak perempuan melawan ibunya, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ahli keluarganya sendiri akan menjadi musuhnya. Sesiapa yang lebih mengasihi bapa atau ibunya daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Begitu juga,
Sesiapa yang lebih mengasihi anaknya daripadaku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang enggan memikul salibnya dan mengikutku, tidak layak menjadi muridku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangannya, dan sesiapa yang kehilangan hidupnya kerana menjadi muridku akan mendapat hidupnya. Sesiapa yang menyambutmu, menyambutku juga, dan sesiapa yang menyambutku, menyambut dia yang mengutusku. Sesiapa yang menyambut seorang nabi kerana dia seorang nabi, akan menerima ganjaran seorang nabi. Sesiapa yang menyambut seorang yang benar kerana dia seorang yang benar, akan menerima ganjaran seorang yang benar. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang memberikan minum walau hanya secawan air sejuk kepada seorang muridku yang paling rendah pun kerana dia muridku, pasti akan mendapat ganjarannya.